1 Raja-Raja, bab 18 ayat 36 hingga 39. Ketika tiba saat mempersembahkan korban petang, Nabi Elia mendekati mazbah itu lalu berdoa, "Ya Tuhan, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, nyatakanlah sekarang ini bahawa Engkaulah Tuhan di Israel, dan saya hamba-Mu. Nyatakanlah juga bahawa segala yang saya lakukan ini adalah atas perintah-Mu." Jawablah Tuhan. Jawablah saya supaya rakyat ini tahu bahawa Engkau, ya Tuhan, adalah Tuhan, dan bahawa Engkaulah yang membuat mereka kembali kepadamu. Lalu Tuhan mengirim api dari langit dan membakar hangus korban itu, bersama kayu apinya, batu-batunya dan tanahnya serta menjilat habis air yang terdapat di dalam parit itu. Pada saat rakyat melihat hal itu, mereka tersungkur ke tanah, sambil berkata, "Tuhan itu, Tuhan. Sungguh, Tuhan itu, Tuhan." Nabi Elia seorang lelaki membawa api dari syurga, dan pada hari yang sama, dia berkata, "Tuhan, ambillah nyawaku, lebih baik aku mati." Nabi Elia boleh menjadi putus asa dalam hidup, dalam masa sehari. Kadangkala ini berlaku kerana dia sudah penat. Apabila kita datang ke hadirat Tuhan, kita berdoa dan datang untuk berkomunikasi dengan Tuhan, ada perkara tertentu yang perlu kita ingatkan. Kita adalah makhluk 3 dimensi. Perkara yang menghubungkan kita dengan alam Tuhan ialah roh kita. Itulah sebabnya apabila kita tidak dilahirkan semula, Alkitab memanggil kita mati. Roh kita tidak mempunyai jalan masuk kepada perkara-perkara Tuhan, tetapi apabila kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita, kita dilahirkan semula, dan jambatan itu diwujudkan melalui darah Yesus. Jadi apabila kita berinteraksi dengan Tuhan, tumpuan tidak seharusnya tertumpu pada badan kita, tetapi lebih kepada roh kita. Apabila kita berdoa, dan fikiran kita tidak terkawal, dan berkeliaran di sekeliling, doa kita sudah menjadi tidak bermakna. Perkara ini adalah sangat penting, dan kita perlu membangunkan kesedaran tentang kehadiran Tuhan apabila kita berdoa. Jadi apabila saya mula berdoa, biasanya saya menutup mata saya, kerana saya tidak mahu terganggu. Apabila saya menutup mata, bukan kerana Tuhan makbulkan doa saya, tetapi saya ingin memberi tumpuan sepenuhnya. Jadi apabila saya berdoa dan menutup mata saya mula memberi tumpuan kepada Tuhan. Bagaimana kita boleh meningkatkan fokus dan tumpuan? Fokus dan tumpuan adalah perkara yang sukar untuk dikuasai. Kita hidup di dalam persekitaran yang penuh dengan gangguan yang berterusan, yang boleh menyebabkan kita sukar untuk fokus untuk membuat sesuatu. Ambil kitab suci sekarang. Apabila kita mengambil perjamuan Tuhan, apa yang kita lihat? Untuk meningkatkan fokus saya melihat Yesus disesah di kanan dan kiri secara bergantian sehingga tubuhnya pun bercucuran darah. Dia juga diberikan mahkota duri, hingga darah juga bercucuran dari kepalanya. Setelah diberikan mahkota duri, tangan dan kakinya dipaku. Kemudian, Yesus digantung di kayu salib dengan rasa sakit yang luar biasa. Sekarang jika saya makan roti dan minum air, dan mengingati tubuh dan darah yang Yesus Kristus berikan dan pengorbanannya untuk kita, dan juga mengenali apa yang dimaksudkan dalam alam roh, kesan yang akan kita perolehi sekarang akan menjadi mendalam dan mengerti, kerana segala-galanya dalam kerajaan Tuhan dimiliki oleh iman. Iman bukan dari fikiran. Maka kita boleh berkata, "Tuhan terima kasih," dan berjanji untuk mengikutinya dan menjalani kehidupan Kristian. Kita berjanji akan berusaha mematuhi perintah Tuhan. Sebagai balasannya, Roh Kudus akan menghiburkan, membimbing dan menyembuhkan kita. Beriman kepada Yesus bukan sekadar mempercayainya atau mengakui apa yang telah dilakukannya bagi kita. Kita mesti membuktikan iman kita kepada Tuhan dengan mentaatinya dan meniru teladannya. Alkitab berkata dalam Yohanes bab 3 ayat 36, "Sesiapa yang percaya kepada Anak itu, mendapat hidup yang kekal. Sesiapa yang tidak taat kepadanya tidak akan mendapat hidup yang kekal itu, dan kemurkaan Tuhan kekal ke atasnya." Jadi, apakah tanggungjawab kita sebagai anggota Yesus Kristus?
Kita mesti memastikan bahawa kehidupan kita tercerminkan dalam perkataan dan perbuatan Alkitab sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Semua yang kita lakukan dan ucapkan hendaknya mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Mengikut Yesus adalah satu keputusan yang perlu dipertimbangkan dengan serius dan harus dengan sepenuh jiwa dan roh kita. Kita perlu meletakkan Yesus sebagai sumber kasih dan pusat kasih dalam kehidupan kita. Dengan berbuat demikian, walaupun hidup kita penuh dengan cabaran, kita pasti akan dapat melaluinya dengan baik, kerana kita tahu Yesus selalu memimpin kita untuk mengharungi setiap cabaran yang datang. Mengikut Yesus adalah satu keputusan yang tepat kerana Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jika kita berlindung di bawah rahmat Tuhan Yesus, kita akan yakin kepada Tuhan dan tidak akan takut berhadapan dengan segala bahaya. Ini mencerminkan ketekunan, kesabaran, dan kepercayaan yang kuat bahawa Yesus akan memberikan kekuatan dan petunjuk dalam setiap situasi. Kita memerlukan Yesus. Semoga kita tetap kuat menghadapi cabaran dunia, terus berpegang teguh pada iman dan ajaran Yesus Kristus, meskipun menghadapi berbagai tentangan, kesulitan, atau penderitaan, dan kita tetap mengikuti Yesus sepanjang umur kita, mengikutinya dengan sepenuh hidup, dan bukan sebahagian masa sahaja. Amin. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, aku datang kepadamu dengan hati yang penuh kerendahan dan penyerahan diri. Aku mengakui bahawa tanpamu, aku tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh itu, aku memohon agar Engkau sentiasa hadir dalam hidupku, membimbing setiap langkahku, dan menjaga hatiku agar tetap setia kepadamu. Tuhan Yesus, berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi setiap cabaran yang ada di hadapanku. Ketika aku merasa lemah dan putus asa, ingatkanlah aku akan kasih-Mu yang tak terbatas dan janji-Mu untuk sentiasa menyertaiku. Ajari aku untuk sentiasa bersandar padamu dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Ya Yesus, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu, agar aku sentiasa setia dalam iman dan kasih kepadamu. Jangan biarkan aku terombang-ambing oleh godaan dunia ini. Jagalah hatiku agar tetap murni dan tulus di hadapan-Mu. Biarlah hidupku menjadi saksi kasih dan kesetiaan-Mu kepada orang lain. Aku percaya, ya Tuhan, bahawa Engkau adalah sumber segala kekuatan dan kesetiaan. Terima kasih atas cinta dan rahmat-Mu yang tiada habisnya. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Amin.